Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin kongsikan tentang seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni pada asalnya dia beragama Majusi, iaitu agama yang menyembah api. Begitu juga dengan keluarga Salman Al-Farisi. Pada waktu masih muda, Salman Al-Farisi ni ditugaskan oleh bapanya untuk menjaga api peribadatan orang-orang Majusi supaya apinya sentiasa menyala. Ayah Salman Al-Farisi memiliki sebidang tanah, dan pada satu hari ayahnya menyuruh Salman Al-Farisi pergi ke tanah tersebut. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Salman Al-Farisi melewati satu gereja. Dekat gereja tersebut, Salman Al-Farisi didengar orang tengah sembahyang. So dimasuklah ke dalam gereja tersebut dan melihat upacara sembahyang orang-orang Kristian. Pada waktu tu Salman Al-Farisi terfikir, agama ini lebih baik daripada agamaku, iaitu agama Majusi. Salman Al-Farisi ni dia sangat terpegun dengan cara sembahyang agama di gereja tersebut, sampai dia tak pergi pun ladang ayahnya, dan sampai terbenam matahari dia stay dekat gereja tersebut. Ayahnya sampai suruh orang lain untuk mengambil Salman Al-Farisi pulang ke rumah. Salman Al-Farisi dia sempat tanya kepada orang-orang Kristian di gereja tersebut, dari mana asal kamu semua? So mereka menjawab, kami dari Syam. Bila balik rumah, Salman Al-Farisi ni pun dicerita ke ayah dia. Dia kata agama yang dia jumpa dekat gereja tu lebih baik daripada agama Majusi, sebab dia sangat tertarik dengan cara sembahyang. Last ayah dia pun sangat marah, dan Salman Al-Farisi ni pun dirantai dan dikunci. Salman juga disempat bagi tahu dekat orang Kristian pada waktu tu untuk inform dia ataupun bagi tahu kepada dia kalau ada rombongan daripada Kristian daripada gereja tersebut untuk pergi ke Syam. Bila dapat tahu ada satu rombongan Kristian yang ingin pergi ke Syam, Salman pun dia cuba sedaya upaya untuk keluar daripada rumah dan lari, dan akhirnya dia berjaya ikut rombongan tersebut pergi ke Syam. Sampainya dekat Syam, Salman Al-Farisi bertanya, siapakah ketua agama dekat sini? Aku ingin belajar, aku ingin menuntut ilmu lagi tentang agama baru ni. Mereka pun kata, kamu boleh rujuk dengan ketua gereja. Dari situlah Salman Al-Farisi mula menjadi pelayan dan banyak belajar agama baru dia, dan dia pun belajar macam mana nak sembahyang. Apa yang berlaku? Salman Al-Farisi ni berhatikan dengan ketua gereja ni. Apa satu perkara yang dia tidak suka adalah ketua gereja ni dia mengumpulkan sedekah daripada orang ramai, tapi pada masa yang sama sedekah tu digunakan untuk urusan peribadi. Pada satu hari yang ketua gereja ni pun meninggal dan digantikan oleh ketua gereja yang baru. Dan ketua gereja yang baru ni adalah seorang yang sangat taat beribadat, dan dia seorang yang sangat zuhud, dan Salman Al-Farisi sangat tertarik dengan ketua gereja yang baru ini. Dia pun belajar dengan ketua gereja yang sangat zuhud dan sangat taat beribadat, dan akhirnya pada satu hari ketua gereja yang kedua ni pun meninggal dunia. Salman Al-Farisi ni sempat bertanya dengan ketua gereja ni, dengan siapa lagi aku perlu rujuk selepas engkau meninggal dunia? Ketua gereja ni pun menjawab, ada seorang lagi yang seperti aku, tapi bukan di sini, engkau kena pergi keluar ke tempat lain. So Salman pun dia pergilah berjumpa dengan pendeta yang disebutkan. Dia tinggal dengan pendeta baru ni cukup lama jugalah, dan akhirnya meninggal dunia juga. So dia sempat tanya soalan yang sama, selepas engkau meninggal ni siapa lagi aku perlu jumpa untuk aku belajar lagi? Pendeta ni pun dia bagi tahu kat Salman, ada seorang ahli ibadah di kawasan lain, dan kamu boleh belajar lagi agama ini dengan dia. Setelah berjumpa dengan ahli ibadah ni pula, tak lama kemudian ahli ibadah ni pun meninggal dunia, dan dia sempat lagi bertanya, siapakah orang lain yang aku kena jumpa selepas engkau meninggal dunia? Ahli ibadah ni pun menyuruh Salman Al-Farisi berjumpa dengan seorang yang berasal daripada Rom, dan kamu boleh belajar daripada dia. Salman Al-Farisi pun berangkat ke Rom dan tinggal bersamanya. Tapi akhirnya lelaki yang berasal daripada Rom ni pun meninggal dunia, dan Salman bertanya lagi, kepada siapakah lagi yang aku perlu jumpa? Maka lelaki Rom ni pun dia bagi tahu dekat Salman, kau tak perlu jumpa siapa-siapa. Ada seorang Nabi telah diutuskan yang telah menerima risalah Nabi Ibrahim dan menyebarkan agama Islam. Antara tanda-tanda untuk tahu bahawa dia ni adalah seorang Nabi adalah dia tidak menerima sedekah tetapi menerima hadiah, dan juga di bahagian belakangnya ada tanda kenabian. Dari situ Salman boleh mengenali bahawa dia adalah seorang Nabi. Pada satu hari Salman ada dengar berita bahawa ada satu rombongan Arab yang sedang menuju ke Jazirah Arab. Salman pun join rombongan ni untuk ke Jazirah Arab, tapi akhirnya Salman dikhianati dan dijual kepada Yahudi untuk menjadi orang suruhan. Masa Salman tengah buat kerja dengan majikan, dia mendapat berita daripada sepupu majikan dia bahawa ada seorang Nabi telah menziarahi satu kawasan bernama Quba. Pada waktu petangnya, Salman pun dia
ambil satu inisiatif untuk pergi ke Quba untuk bertemu dengan orang tersebut. Salman dia menyediakan satu makanan untuk dites orang ni sama ada dia seorang Nabi ke tak. Salman pun bertemu dengan rombongan lelaki ini dengan kawan-kawannya. Dia nak bagi makan ni sebagai sedekah, tapi lelaki itu menolak dan memberikan makanan kepada sahabat lain. Pada hari yang lain, Salman membawa lagi makanan untuk berikan kepada orang ni sebagai hadiah, dan orang tersebut menerima hadiah tersebut dan makan makanan itu bersama sahabat. Pada waktu itu Salman pun macam dah nampak dah tanda kenabian yang ada pada orang tersebut, dan dia pun tersedar memang ada satu tanda kenabian di bahagian belakang, di bahagian pundak belakang orang tersebut. Dan dari situlah dia meyakini bahawa lelaki tersebut adalah Rasulullah SAW. Setelah memeluk Islam, Salman belajar banyak daripada Rasulullah, tetapi dia tidak dapat menyertai peperangan Badar dan juga peperangan Uhud, sebab status Salman ni dia masih lagi seorang hamba kepada orang Yahudi, majikan dia sebelum ni. Akhirnya Rasulullah meminta Salman untuk negotiate ataupun berunding dengan majikan untuk membebaskan dia. So para sahabat pun membantu Salman ni untuk memberikan kewangan sebagai tebusan untuk membebaskan Salman. Akhirnya Salman dapat dibebaskan.